Okey, so yang pertama sekali, mengenal pasti janjang aritmetik. Okey, sebelum kita tengok pengiraan, sebelum kita tengok langkah-langkah menyelesaikan masalah, kita mesti kenal pasti dulu sama ada itu janjang aritmetik atau bukan. Sebab kadang-kadang, biasanya dalam soalan dia ada sebut, diberi janjang aritmetik, and then sesanuk. Biasanya dalam soalan ada sebut. Tetapi kita tak tahu kemungkinan silibus awak nanti dia tak sebut. Dia bagi sejak satu jujukan nombor. Lepas itu dia minta awak tentukan sama ada nombor itu adalah janjang aritmetik atau bukan. So kita tengok macam mana kita nak mengenal pasti. Okey, yang pertama kita tengok dulu maksud janjang aritmetik. So, janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okey, so dekat sini saya nak highlightkan perkataan menambahkan. Okey, sama seperti pola nombor yang saya sudah explain tadi. So, contohnya dekat sini sebagai nombor lain 3, 6, 9, lepas itu 12, Okey, dia kata menambahkan satu pemalar. So, 3 pergi 6, kita tambahkan 3. 6 pergi 9, kita tambahkan 3. 9 pergi 12, kita tambahkan dengan 3. So, jujukan nombor ini adalah satu janjang aritmetik. Sebab kita menambahkan dengan satu pemalar, iaitu positif 3. Okay, dia tidak semestinya positif 3. Dia boleh jadi negatif juga. Contoh 3, sifar, negatif 3, negatif 6, negatif 9. So, kalau kita tengok dekat sini, 3 pergi ke sifar adalah kita tolak 3. Sifar pergi negatif 3 adalah kita tolak 3. Negatif 3 pergi negatif 6, tolak 3. Dan seterusnya. So, untuk jujukan nombor ini, dekat sini awak nampak dia adalah negatif 3. So, dia adalah menambahkan negatif 3 dengan nombor yang sebelumnya. So, samalah kan. 3 tambah negatif 3 dapat sifar. Negatif 3 tambah negatif 3 dapat negatif 6. Negatif 6 tambah negatif 3 dapat negatif 9. Okay, so untuk janjang aritmetik ini, untuk janjang aritmetik, dia operasi yang terlibat adalah operasi tambah tolak. Okay, so kita tengok dekat sini apakah yang dimaksudkan dengan pemalar. Tadi saya sudah explain sikit. So untuk pemalar, untuk dekat janjang aritmetik ini, pemalar itu adalah dipanggil sebagai beza sepunya. Maksudnya, di setiap sebutan itu, dia ada satu beza dan beza ini adalah sama. Sebab itu dia dipanggil sebagai pemalar. So, ini adalah kita panggil sebagai D. Difference ataupun beza. Beza sepunya. Maksudnya beza yang sama. Okay, so macam mana kita nak cari beza yang sama? T2 tolak T1. Okey, contoh T2 dekat sini. Okey, contoh negatif 8, negatif 4, sifar 4, 8, Okey, so kita nak tengok, adakah jujukan nombor ini dia satu janjang aritmetik atau bukan? So, yang pertama sekali kita tentukan beza sepunya. Kita cari dia punya D terlebih dahulu. So, D adalah T2 tolak T1. T2 tolak T1. Apa benda T2, T1? T2, T1 itu adalah sebutan kita. Ini adalah sebutan yang pertama. Ini adalah sebutan yang kedua. Ini adalah sebutan yang ketiga. Ini adalah sebutan yang keempat. Ini adalah sebutan yang kelima dan seterusnya. So, untuk D, D1 lah. Dekat sini kita ada D1. Dekat sini kita ada D2. Dekat sini kita ada D3. Dekat sini kita ada D4 dan seterusnya. So, untuk cari D1 adalah T2 tolak T1. T2 saya adalah negatif 4. Tolak T1 saya adalah negatif
8. So, saya dapatlah dekat sini D1 saya adalah positif 4. Okey, kita tak boleh tentukan dia janjang aritmetik sebab kita tengok D1 sahaja. Kita mesti tengok D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Dan semua nilai D itu mesti sama. Okey, saya tengok pula D2 adalah T3 tolak T2. So, T3 saya adalah sifar tolak T2 saya adalah negatif 4. So, dapatlah dekat sini positif 4. Okay, bila dia dah sama, jangan confident dulu. Kita cari dulu D3. D3 adalah T4 tolak T3. Ni D3 saya tadi. So, T4 saya adalah 4 tolak T3 saya adalah sifar. So, 4 tolak sifar adalah positif 4. Biasanya bila dah cari 3 macam ini, kita dapati D1 sama dengan D2 sama dengan D3. Kita boleh buat kesimpulan, jujukan nombor ini adalah satu janjang aritmetik. Okey? Itu adalah cara untuk mengenal pasti sama ada dia janjang aritmetik atau bukan. Kita tengok beza sepunya. D1 mesti sama dengan D2, mesti sama dengan D3, mesti sama dengan D4 dan seterusnya. Okey, kalau boleh kita buatlah 3. D1, D2, D3. Sekurang-kurangnya 3. Sebab kadang-kadang soalan ada yang trick. Kita tengok bila D1, D2 sama, kita terus buat kesimpulan. Tapi dekat D3, dia buat twist. So, untuk sekurang-kurangnya kita cari 3. 3 beza sepunya. Bila sama, barulah kita boleh buat kesimpulan. Okey? So, itu cara dia. Kita tengok contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada jujukan nombor berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Berikan justifikasi anda. So, saya perasan untuk silibus awak ini dia banyak beri justifikasi, beri sebab, nyatakan alasan. Dia banyak soalan macam itu. So, dekat sini kita ada satu jujukan nombor 358, 358, 350, 342 dan seterusnya. Okay. So, apa langkah yang pertama kita perlu buat tadi? Kita cari D1. Di mana D1? D1 adalah 2 ini. So, ini adalah T1, T2, T3, dot. So, untuk cari D1, D1 adalah T2 tolak T1. Untuk cari D2 adalah T3 tolak T2. So, ini rumus dia tadi. Kita dah tengok. Kesimpulannya ini. Kesimpulannya. T selepas tolak T sebelum. Ini yang dia nak cakap ni. So, untuk D1 adalah T2 tolak T1. So, T2 saya ialah 350 tolak T1 saya adalah 358. So, saya dapat negatif 8. Ini adalah untuk D1. Seterusnya, kita cari D2. D2 saya ialah 342. Ini adalah T3. Tolak 350. Itu adalah T2. So, saya dapat negatif 8. Dalam soalan, dia cuma bagi setakat sebutan yang ketiga sahaja. So, kita stoplah dekat situ. Okay. So, kita boleh buat kesimpulan sekarang ini. Kesimpulan yang kita boleh buat. D1, negatif 8. D2, negatif 8. So, D1 sama dengan D2. So, kita boleh buat kesimpulan. Ini jujukan nombor yang diberi ialah satu janjang aritmetik. Kerana D1 sama dengan D2. Iaitu negatif 8. Inilah alasan awak. So, inilah awak punya justifikasi. D1 sama dengan D2. Contoh soalan B. 2/3, 2, 10/3, 5. So, kita labelkan dulu. So, ini adalah saya punya T1 dan ini adalah T2, T3, T4. Okay, so untuk mencari D1, ini adalah D1 dan ini adalah D2 dan ini adalah D3. Nampak? Maksudnya kita perlu cari sehingga D3. Okay.
T2 saya adalah 2 tolak T1 ialah 2/3 sama dengan 4/3. So, saya dapat untuk D1 adalah 4/3. Kemudian, saya cari D2. D2 ialah T3 tolak T2. So, T3 ialah 10/3 tolak 2. Saya dapat 4/3. Okay, jangan confident dulu sebab dekat sini dia bagi sehingga D3. Okay, so untuk cari D3 adalah T4 tolak T3. So, kita dapat D3 ialah 5 tolak 10/3. Saya dapat 5/3. Okay, so bila kita dapat macam ini, D1 adalah 4/3. D2 adalah 4/3. Lepas itu, tiba-tiba D3 5/3. So, kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Ini adalah bukan janjang aritmetik. So, jujukan nombor ini bukan janjang aritmetik kerana D1 sama dengan D2 tidak sama dengan D3. So, inilah kita punya justifikasi. D1 sama dengan D2 tidak sama dengan D3. So, sekarang ini apa yang awak sudah belajar ialah sebutan. Sebutan dia adalah diwakilkan dengan huruf T. So, sebutan dia adalah T, N. Kemudian, beza sepunya dia adalah D. Dan untuk mencari D adalah Tn tolak Tn minus 1. Maksudnya, sebutan selepas tolak sebutan sebelum. So, ini dua yang awak belajar pada pagi ini. Contoh 2. Yang ini dia bagi situasi dalam kehidupan seharian. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama, 19 kerusi pada baris kedua, 23 kerusi pada baris ketiga dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi pada setiap baris mengikut janjang aritmetik atau bukan. Berikan justifikasi anda. So, dekat sini di dalam soalan dia ada bagi kita satu jujukan nombor, iaitu 15, 19, 23 dan seterusnya. So, itu adalah kita punya jujukan. Okay, so lepas itu kita nak tentukan sama ada jujukan ini adalah janjang aritmetik atau bukan. Macam mana kita tentukan kita punya D. Okay, D ataupun beza sepunya. So, ini adalah T1, T2, T3. So, untuk mencari D, ini adalah D1 dan ini adalah D2. So, kita cari D1 terlebih dahulu. So, untuk mencari D1 adalah T2 tolak T1. Iaitu 19 tolak 15. So, saya dapat 4 untuk D1. Kemudian, D2 adalah T3 tolak T2. So, dapatlah 23 tolak 19. Saya dapat 4 juga. So, dekat sini saya tak perlu cari D3 sebab jujukan dalam soalan dia bagi sehingga 23 sahaja. So, dekat sini saya boleh buat kesimpulan. Jujukan nombor ini adalah satu janjang aritmetik kerana D1 sama dengan D2 iaitu 4. Itulah jawapan kita. Okay, ini jawapan yang dia bagi dalam buku teks. Beza sepunya jujukan nombor itu ialah sama, D sama dengan 4. Maka susunan kerusi pada setiap baris dalam auditorium itu mengikut janjang aritmetik.